Rukun haji yang ketiga, tawaf. Tawaf bermaksud mengelilingi Kaabah sebanyak 7 pusingan bermula dari sudut Hajarul Aswad dan berakhir pada sudut yang sama menurut syarat-syaratnya. Lafaz niat tawaf: sahaja aku mengerjakan tawaf haji kerana Allah Ta'ala. Hukum berniat untuk tawaf rukun, haji maupun umrah hanyalah sunat. Begitu juga dengan tawaf kudum bagi yang melakukan haji ifrad atau haji qiran. Keadaan jemaah haji semasa mengerjakan tawaf haji. Pertama, berpakaian ihram bagi yang belum bertahallul awal. Kedua, berpakaian biasa bagi yang telah bertahallul awal. Manakala masuk waktu tawaf haji selepas separuh malam 10 Zulhijjah. Syarat-syarat sah tawaf ada 8 semuanya. Pertama, menutup aurat bagi lelaki antara pusat hingga lutut, namun mereka hendaklah juga menutup anggota bahagian atas sebagai menjaga adab. Bagi wanita, seluruh tubuh badan kecuali muka dan tapak tangan hadapan dan juga belakang. Syarat yang kedua, suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Dengan maksud lain, tidak sah tawaf wanita yang dalam haid atau nifas dan jemaah yang telah terbatal wuduknya. Terdapat satu isu berbangkit, iaitu wuduk semasa di tanah suci. Seperti yang kita sedia maklum, hukum asal dalam mazhab Syafi'i menyatakan bahawa persentuhan tanpa lapik antara lelaki dengan perempuan yang halal dinikahi membatalkan wuduk. Namun begitu, terdapat kesukaran untuk berpegang dengan pendapat ini dalam suasana yang penuh sesak di tanah suci. Oleh itu, resolusi Muzakarah Haji Peringkat Kebangsaan pada tahun 2006 menetapkan boleh beralih dari pendapat mazhab Syafi'i yang masyhur kepada pendapat marjuh, iaitu tidak batal wuduk jika berlaku persentuhan antara lelaki dan perempuan tanpa syahwat sekiranya wujud kesukaran atau kesulitan seperti kesesakan tempat tawaf dan lainnya. Pendapat ini turut diguna pakai ketika bermula dari keluar bangunan penginapan seterusnya hingga ke dalam Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, dan ketika berada dalam keadaan masyakkah seperti menaiki pesawat atau bas sepanjang tempoh mengerjakan haji atau umrah sahaja. Pandangan ini sah diguna pakai untuk tawaf dan sebagainya selagi wuduk tidak terbatal mengikut mazhab Syafi'i, contohnya seperti keluar angin daripada kubul atau dubur. Syarat ketiga, suci badan, pakaian, tempat tawaf daripada najis. Oleh itu, jemaah haji hendaklah berhati-hati dengan najis yang terdapat di selipar yang dibawa bersama semasa tawaf. Keempat, bermula dan berakhir pada sudut Hajarul Aswad dan sunat berniat bagi tawaf rukun. Syarat yang kelima pula menjadikan Baitullahil Haram di sebelah kiri dan berjalan ke hadapan. Syarat keenam, dilakukan dalam Masjidil Haram di luar Hijr Ismail dan Syazarwan. Syarat yang ketujuh, mengekalkan niat tawaf, dan akhirnya iaitu syarat yang ke-8, cukup 7 pusingan dengan yakin. Adapun antara sunat-sunat ketika tawaf. Pertama, berjalan kaki bagi yang berkemampuan. Memakai ihram secara ittiba' bagi tawaf yang diiringi dengan sa'i. Ketiga, mengucup Hajarul Aswad pada permulaan tawaf. Keempat, melakukan ramal iaitu berlari-lari anak pada 3 pusingan pertama bagi tawaf yang diikuti dengan sa'i, yakni bagi lelaki. Yang kelima, istilam atau isyarat ke arah Hajarul Aswad sambil mengucup tapak tangan. Seterusnya, memberi isyarat ke arah rukun Yamani sambil bertakbir tanpa perlu mengucup tangan. Keenam, mualat, yakni berturut-turut 7 pusingan. Ketujuh,
tawaf dengan khusyuk dan tawaduk. Ke-8, membaca Al-Quran, zikir dan berdoa. Seterusnya, mendirikan solat sunat tawaf setelah selesai sempurna daripada mengerjakan tawaf tersebut. Jenis-jenis tawaf. Pertama, tawaf kudum. Kedua, tawaf rukun, iaitu tawaf haji yang dinamakan juga tawaf ifadah dan tawaf umrah. Ketiga, tawaf tahiyatul bait. Keempat, tawaf sunan. Kelima, tawaf nazar. Keenam, tawaf tahallul. Dan yang terakhir, tawaf wada. Perlu diingatkan bahawa jemaah wajib berniat pada tawaf-tawaf yang berikut. Pertama, tawaf tahiyatul bait. Kedua, tawaf sunan. Ketiga, tawaf nazar. Keempat, tawaf wada. Kelima, tawaf kudum, andainya ia terpisah daripada ihram haji. Keenam, tawaf tahallul.